PN jaga politik je tu. Itulah keadaan mereka. Apa nak buat, saudara? Kerana saat ini kita jangan sekadar memberi seperti orang kata bagai mendengar guru di langit tapi air yang menitis bukannya gerimis, malah setitis demi setitis hilang begitu saja. Saya hari ini agak menggusarkan saya bila dapat terimaan saya, iaitu kesan COVID-19. Rakyat dah ramai rupanya. Kehidupan di zaman pandemik COVID-19 ni ternyata begitu ramai rakyat yang mencari alung. Ada yang kerana ada yang kehilangan kerja, ditambah pula dengan anak-anak yang sekolah, mungkin nampak mudah, namun keperluan seharian juga sudah cukup buat kepala mereka berdenyut. Jadi jalan pintas untuk mereka meneruskan kehidupan yang berkiblatkan kewangan ini pastinya adalah melalui pinjaman. Jika tidak dapat di bank, mungkin ada harapan jika meminjam dengan pemberi pinjaman wang berlesen. Ada ramai yang diantaranya digelarkan sebagai alung. Melalui laporan dan pendedahan harian Metro, ya saudara, aktiviti peminjam ini ketika di musim COVID tidak langsung terjejas. Malah jumlah peminjam juga dilaporkan meningkat sejumlah 15 kali ganda. Astaghfirullahalazim. Berbanding sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sejak Januari tahun ini, kita dah menerima permohonan sebanyak sekitarnya antara 150 hingga 200 peminjam setiap minggu. Dan kali ini mencecah sehingga 3,000 permohonan. Jadi keadaan ini amat berbeza sebelum COVID-19 dan sebelum perintah darurat. Lebih lagi dahsyat kita menjangkakan dengan kehadiran bulan puasa, kehadiran bulan Aidilfitri, tentulah mereka minjam lagi daripada alung. Memanglah alung tu katanya nak tolong, tapi kesannya nanti. Jadi saya mengharapkan mereka-mereka yang berada di institusi kewangan, kumpulan wang simpanan pekerja, moratorium, tolonglah jangan sampai rakyat kita terjebak dengan alung. Semsu Amir, UMNO kena yakin, insyaAllah. Kerana akibat meminjam ini pula ibarat rantai besi yang berat, saudara, yang akan terus mengheret mereka untuk terus tewas kepadanya. Kita berdoa semoga mereka yang terpaksa meminjam ini dapatlah mengumpul kekuatan untuk keluar dari masalah ini. Dan akhirnya siksaan meminjam daripada alung ini segera terurai. Saudara kena ingat, meminjam daripada alung ini bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan penyelesaian, tetapi adalah saudara akan menuju lebih dalam lagi ke dalam masalah yang tidak dapat kita jangkakan di masa mendatang. Abu Talib PAS memusnahkan Muafakat Nasional. Tak apa saudara, ini kita akan sentuh ni kemudian. Tak sampai ini besok. Sebenarnya saya ingat membicarakan soal ini besok. Hari ini pun banyak cerita juga lagi. Soal PAS dengan UMNO ni biarlah kita nak buat macam mana. Memang dari awal lagi saya dah menjangkakan, berkali-kali saya katakan, apabila kamu mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu, tunggulah masanya kamu akan dipagut. Dan saudara kena ingat, hari ini satu undang-undang yang membenarkan Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar meluluskan perbelanjaan tambahan atau menggunakan kumpulan wang yang disatukan tanpa melalui legislatif sepanjang penguatkuasaan darurat. Ini pengumuman ini telah buat. Ini bermakna perbendaharaan Malaysia, Menteri Besar atau Ketua Menteri boleh menambah perbelanjaan ataupun menggunakan kumpulan wang yang disatukan tanpa kelulusan wakil rakyat. Sedangkan kita semua tahu setiap wang negara yang nak dipakai 10 sen pun kena mendapat kelulusan daripada Parlimen. Dan kalau undang-undang ini perkara ini digariskan dalam ordinan. Kalau ordinan dilaksanakan, ia memperkenalkan dua seksyen baru, iaitu seksyen 10A dan 10B dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021. Ordinan baru ini juga menggantung perenggan 4/B Akta Pendanaan Kerajaan 1983 dan perenggan 2/2B Akta Bil Perbendaharaan Tempatan 1946 yang berkaitan kuasa Dewan Rakyat berhubung soal kewangan. Semua sidang DUN telah digantung sejak 11 Januari lalu menerusi proklamasi darurat. Jadi sepanjang tempoh itu cabang eksekutif boleh meluluskan undang-undang baru dengan perkenan Tuan Agung tanpa melalui legislatif. Ini keadaan sekarang, saudara. Saya melihat agak bahaya sebab memang tidak ada semak dan imbang. Kerana Perdana Menteri, Menteri Besar, mereka yang berada di anjung kuasa bolehlah pakai duit tanpa kelulusan daripada Parlimen. Bahaya, babe.
Saya bukanlah mau mengkritik ataupun mau menyanggap keperluan-keperluan kerajaan, tetapi kalam ini sudah tidak ada dalam bidang abnormal, sudah tidak normal. Dalam reaksi segera saya dengar bekas Menteri Kewangan Setiausaha DAP Lim Kok Eng berkata eksekutif telah pun menghukum Parlimen dan kini mereka boleh meluaskan perbelanjaan tanpa kelulusan rakyat. Apa yang lebih buruk lagi, katanya undang-undang baru itu menyatakan kerajaan persekutuan boleh meluluskan perbelanjaan tambahan dengan kelulusan pembenaran negara yang menurutnya berada di bawah Menteri Kewangan yang tidak diundi oleh rakyat. Menteri Kewangan kita bukan wakil rakyat, dia senator yang dilantik. Jadi ini juga mengapa pentingnya dan perlunya Parlimen dibuka semula. Jadi tiada sebab untuk tidak berbuat demikian. Begitu juga Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, mantan Perdana Menteri kita, beliau sendiri telah pun mendedahkan hanya dalam tempoh 3 bulan saja bahawa kerajaan Tan Sri Muhyiddin telah berbelanja dan berhutang senilai 54.5 bilion ringgit. Apalagi dengan promosi darurat tersebut membolehkan kerajaan terus berhutang dan meletakkan negara berada di tahap kritikal dalam masa hadapan. Semalam saya dah ulas benda ni, saya tak nak repeat lagi lah. Jadi baru sebab itu saya katakan dalam 3 bulan mendatang ini suasana ekonomi kita semakin teruk, semakin tenang. Sebab itu saya mengharapkan teman-teman kalau masih punya simpanan, jaga baik-baik, berbelanjalah hanya bila perlu. Buy what you need, is not buy what you want. Berbelanjalah apa saja yang diperlukan, bukan apa ikut kata hati kita. Saya suasana sekarang ni tidak begitu indah, tidak begitu tenang. Jadi dalam kesibukan warga net mengantar kiriman kepada saya, rupa-rupanya di Kedah tu rupanya sebuah kilang arak. Kita tak tahu. Saya pun terkejut. Rupanya di Kedah ada kilang arak. Tiba-tiba pada 20 Mac lalu, Berita Harian melaporkan bin Zayed International LLC BI, konglomerat dari Emirat Arab Bersatu UAE, menyatakan hasrat untuk membantu membawa masuk pelaburan sehingga 100 bilion dari negara itu ke Malaysia. Kononnya kerana susulan hubungan akrab yang sudah terjalin antara kedua negara. Jadi buat permulaan, pengarah urusan kumpulan BZI Sheikh Midat Kidwai berkata pihaknya sudah mengemukakan surat hasrat. Baru surat hasrat pada duit tak masuk lagi. Pihaknya berkata dia sudah mengemukakan surat hasrat mengenai pelaburan berkenaan kepada Perdana Menteri. Maka diadakanlah satu perjanjian, memorandum understanding ataupun persefahaman antara kerajaan negeri Kedah dan juga pihak bin Zayed ini. Itu bagi tujuan membangun projek pembangunan bercampur-campur, iaitu Widat Langkah Suka yang bernilai 40 bilion ringgit. Jadi majlis penandatangan itu telah disaksikan oleh Perdana Menteri bersama dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Azmin Ali, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, bersama juga dengan Tan Sri Muhammad Iqmal Opat Abdullah, wakil daripada syarikat BMC. Saya jangan lupa sebab saya melihat mereka menggemburkan, oh hebatlah duit akan masuk. Saya takut sebab kita akan seolah nanti seperti Bidalan mengatakan, dengar guruh di langit, air di tempayan dibuang. Kerana jangan lupa di negeri Kedah juga satu ketika dahulu telah menandatangani perjanjian, persefahaman, pelaburan dari salah sebuah syarikat dari negara Arab, iaitu tentang projek Udang Kerpan. Jangan lupa saya, hari ini sampai hari ini terbiar tanah beribu ekar. Apa yang diharapkan tak ada. Projek Kerpan janji tinggal janji. Dan saya ingin mengutarakan persoalan ini kerana masuk dalam buah saya kiriman dari seorang teman.